Hai geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke YouTube channel saya. Pada hari ini saya akan mengajar tentang cara-cara untuk membuat senarai kedudukan pelajar berdasarkan pencapaian mereka dengan menggunakan Google Sheet. Terdapat 3 objektif utama yang difokuskan dalam video ini. Objektif yang pertama adalah untuk membuat senarai kedudukan pelajar berdasarkan pencapaian mereka dalam ujian. Objektif yang kedua adalah untuk mengenal pasti siapa pelajar yang berada dalam keadaan kritikal dan memerlukan tumpuan yang lebih. Objektif yang ketiga adalah untuk menganalisis data pelajar berdasarkan pencapaian mereka. Jadi, apa yang korang perlu lakukan adalah korang perlu buka Google Sheet. Oleh itu, korang pergi ke taskbar, buka Google Chrome, pergi ke sisi kanan belah atas, ada Google Apps, korang tekan. Lepas tu korang pergi sikit ke bawah. Lepas tu korang akan jumpa Google Sheet yang berikonkan warna hijau. Korang tekan. Tada! Ini adalah page untuk Google Sheet. Jadi disebabkan korang baru nak mula membuat data, korang boleh tekan blank. Langkah kedua yang korang perlu ada sebelum memulakan analisis korang perlu rangka dulu dalam minda korang. Korang nak letak apa dalam korang punya data. Jadi untuk demonstrasi hari ini, apa yang aku akan ajar, aku akan letak nama sekolah, jenis peperiksaan, subjek, number, nama, bahagian A, bahagian B, markah keseluruhan dalam peratusan, grade dan kedudukan. Oleh itu, tanpa membuang masa, untuk memudahkan kerja aku akan kecilkan saiz untuk setiap kolom ni. Jadi saya akan kecilkan saiz kolom B sehingga saiz kolom R dan kecilkan. Okey, ini adalah hasilnya. Seterusnya, apa yang aku akan lakukan adalah aku akan mergekan sel B2 sehingga sel R4. Jadi cara untuk mergekan ia adalah kau pergi ke bahagian atas, select type the merge type, korang tekan, lepas tu korang merge horizontally. Jadi bahagian atas ni saya boleh letak nama sekolah, di bahagian bawah ni saya boleh letak jenis peperiksaan, di bawah ni saya boleh letak subjek. Okey, seperti yang aku ada bagi tahu sebentar tadi, satu kolom aku akan letak number, kolom seterusnya saya akan letak nama, dan seterusnya saya akan letak bahagian A, bahagian B, memandangkan bahagian A mempunyai 6 soalan dan bahagian B mempunyai, memandangkan bahagian A mempunyai 6 soalan dan bahagian B mempunyai 5 soalan. Jadi saya akan mergekan 6 kolom untuk bahagian A dan 5 kolom untuk bahagian B. Jadi caranya adalah select dulu 6 kolom. Jadi pergi ke bahagian atas, lepas tu merge kan. Lepas tu 5 kolom untuk bahagian B. Jadi saya boleh letak bahagian A, bahagian B. Untuk seterusnya saya akan letak markah keseluruhan. Keseluruhan per 41. Saya boleh besarkan balik saiz kolom mengikut kesesuaian. Markah keseluruhan dan
dalam peratusan. Lepas tu grade, dan yang terakhir sekali adalah kedudukan. Baiklah. Untuk markah keseluruhan pembom 1 dan markah keseluruhan dalam peratusan, korang boleh cantikkan lagi dengan cara korang tekan sel O5, korang pergi ke bahagian atas, korang tekan text wrapping, korang tekan, lepas tu korang wrapkan. Lepas tu korang boleh adjust ikut kesesuaian word dalam ikut kesesuaian perkataan dalam tu. Benda sama kita akan lakukan kepada markah keseluruhan dalam peratusan ni. Di atas, wrapkan. Lepas tu atur. Baiklah. Seterusnya, korang jangan lupa untuk mengisi nombor soalan di bawah bahagian A dan bahagian B. Jadi kita letak 1, 2, lepas tu kita highlight, kita select, lepas tu kita bawa, tarik je ke tepi. Sama juga kita akan buat kat bahagian B. Baiklah. Kita juga akan mengulang kaedah yang sama di bawah nombor. Benda ni dapat memudahkan urusan kita, ya. Okey, seterusnya kita boleh isi senarai nama pelajar. Baiklah, untuk menjimatkan masa, aku ada sediakan senarai nama pelajar dan aku hanya perlu copy dan paste. Okey. Copy dan paste. Okey, ini adalah senarai nama pelajar. Kurang satu nombor. Kita drag, kita tarik je ke bawah. Maaf. Baiklah, kita ada 20 pelajar. Okey. Untuk bahagian A dan bahagian B, untuk mengelakkan kita daripada mengisi data yang salah, kita boleh buat data validation. Caranya adalah korang select dulu sel D7 sehingga sel I26. Korang right click, korang pergi ke bawah, lepas tu korang akan jumpa data validation. Korang tekan kriteria, korang tukar ke number. Lepas tu nombor korang boleh isi 0 dan 1. Save. Oleh itu, bahagian yang biru ni korang tak boleh isi dengan number selain daripada 0 hingga 1. Sekiranya korang isi number 2, korang akan kena warning kat sini. Okey, yang tanda merah ni invalid. Letak 1. Untuk bahagian B pula, korang guna kaedah yang sama, sebiji sama. Korang hanya perlu tukar range number. Jadi kali ini saya akan letak 0 sehingga 7 dan save. Baiklah. Untuk menjimatkan masa, aku ada sediakan data pencapaian pelajar. Jadi saya hanya perlu copy dan paste. Copy dan paste. Okey, ini adalah markah pelajar-pelajar kita. Baiklah. Seterusnya, aku akan mengira markah keseluruhan per 41 menggunakan formula untuk memudahkan. Jadi, di sini kalkulator tidak diperlukan lagi. Jadi, formula yang kita akan gunakan
dekat sini, dekat sel O7 adalah sama dengan sum open bracket, lepas tu korang highlight daripada sel D7 sehingga sel N7. Lepas tu korang enter. Untuk memudahkan kerja korang just perlu tarik ke bawah sehingga Alisha binti Khairul. Baiklah, ini adalah markah keseluruhan mereka dalam per 41. Seterusnya, formula untuk markah keseluruhan adalah sama dengan open bracket sel O7 per 41 close bracket, lepas tu korang startkan dengan 100. Korang enter. Ini adalah markah keseluruhan Ahmad bin Tulo dalam peratusan. Tetapi korang boleh kurangkan bilangan perpuluhan. Caranya adalah korang pergi ke bahagian atas sisi belah kiri. Korang boleh baca decrease decimal places, korang tekan sehingga yang tinggal hanyalah nombor bulat. Seterusnya korang boleh tarik je ke bawah untuk memudahkan kerja korang. Okey, untuk grade pula korang boleh ikut formula ni. Aku ada sediakan formula untuk grade. Formula untuk grade adalah yang ni. Aku hanya perlu copy dan paste untuk menjimatkan masa. Korang boleh pause video ini kalau korang nak baca dengan lebih jelas. Jadi saya akan copy dan paste. Lepas tu saya enter. Jadi markah 63 merupakan grade B. Untuk yang lain korang boleh tarik je ke bawah. Baiklah, ini adalah grade mereka. Untuk yang terakhir sekali adalah untuk kedudukan. Formulanya adalah rank yang ni. Copy, lepas tu paste. Rank P7 merujuk kepada sel ni. Lepas tu P7 sehingga ni P26 yang ada warna purple ni untuk mengatur kedudukan mereka, dan nombor kosong di belakang adalah untuk mengatur kedudukan mereka mengikut daripada markah yang tinggi sehingga markah yang paling rendah. Enter. Lepas tu untuk yang lain kita boleh dragkan saja. Okey, ini adalah kedudukan mereka. Untuk mengatur kedudukan mereka, sebab kita nak yang mendapat nombor 1 berada di atas sekali dan yang mendapat markah terendah berada di bawah sekali. Cara-caranya adalah korang select semua sel ni. Lepas tu korang pergi ke bahagian atas, korang create a filter, korang tekan. Lepas tu di bawah kedudukan korang akan jumpa 3 layer, 3 baris. Lepas tu korang tekan sort A sehingga Z. Baiklah, seperti yang kita dapat lihat, Fakhrul bin Acik mendapat tempat pertama dengan markah 98 dan grade A+. Okey, lepas tu kita boleh remove filter, turn off filter. Tibalah part yang terakhir sekali adalah untuk mencantikkan kita punya data. Kita boleh merge apa yang patut. Yang ni kita perlu merge vertically. Yang ni pun sama, kita perlu merge vertically. Lepas tu korang boleh tambah border, korang highlight semua. Lepas tu korang pergi ke bahagian atas, di sebelah merge tu korang akan jumpa border. Korang merge semua. Baiklah, ini adalah jadual
data analisis untuk pelajar tingkatan 5 bagi subjek matematik pada peperiksaan percubaan. Sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kepada anda semua yang menonton sehingga akhir video ini. Terima kasih sangat-sangat. Jangan lupa untuk mengisi soal selidik yang saya letakkan link di bawah di description box. Goodbye.